Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah, kita dapat bersama lagi malam ini untuk meneruskan pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hudhudi. Kita berhenti pada muka yang ke-95 pada kalam Hasyi wa Ru'yatul Khaliq. Di mana musannif di sini syarih menerangkan beberapa perkara-perkara yang termasuk daripada jaiz, mumkinat, yang bertakluk dengan perbuatan Allah, yang mana harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan setiap mungkin. Harus bagi Allah Taala mengadakan setiap mungkin. Ya, dan termasuk di antara perkara mungkin itu ialah yang disebutkan sebelum ini, memberi balasan pahala kepada orang buat taat, memberi seksaan kepada orang yang buat maksiat, mengutuskan rasul, salah wal aslah, dan hari ini masuk kepada qauluhu wa ru'yatul khalqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluhu wa ru'yatul khalqi lillah. Dan termasuk daripada perkara yang harus ialah melihat makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus bahawa makhluk ini melihat kepada Allah. Khilafan lil Mu'tazilah. Ini menyalahi bagi pandangan Mu'tazilah. Haitsu ahaluha. Sekira-kira mereka memustahilkan ru'yah itu. Bina'an minhum, ini mabniyan, dibina pandangan ini di atas pandangan apa? Kerana mereka membina pandangan mereka itu bina'an minhum ala aslihim, atas asal, yakni kaedah mereka yang fasid. Mereka binakan di atas kaedah mereka yang fasid. Apa dia? Min bayaniyah, min annaha, bahawa anna ru'yah tastada'i, ru'yah itu menuntut, berhajat, perlu kepada imbi'athash asyi'atin takhruju minal aini. Di sisi Mu'tazilah, mereka, kaedah mereka, ru'yah itu melihat, proses melihat itu memerlukan kepada terpancarnya cahaya, imbi'ath asyi'atin, cahaya itu ada, terpancar daripada takhruju minal ain, yang keluar daripada mata. Sebab tu kata mata dihilang cahaya. Hilang cahaya maksud apa? Tak ada, tak nampak. Jadi pada mata tu dia ada kekuatan, kemampuan yang mana dia dapat lihat dengan ada, bila dia berfungsi elok, dia mampu mencerak. Mampu mencerak. Nampak? Sebagai lampu lah. Sebagaimana lampu, bila lampu kita suluh pada, bila lampu tu ada cahaya, mengeluarkan cahaya, dia akan nampak. Jadi mata kita ni, dia ada cahaya juga. Ada cahaya. Zahabat nuru basarihi. Orang Arab sebut telah hilang cahaya mata, dengan maksud mata dia tak nampak. Moga Allah Ta'ala pelihara mata kita. Jadi sebagaimana lampu kita suluh tu untuk nampaknya, begitulah mata ni ada cahaya tu dia bertindak dengan
cahaya luar ini supaya dapat akhirnya diproses oleh kita dalam sains retina lah, hingga bawa kepada otak memproses maklumat tersebut. Nampak tak? Okey, boleh. Jadi itu dia kata di sisi Mu'tazilah, untuk melihat dia kena ada cahaya yang terpancar yang keluar daripada mata. Okey. Wa tattasilu, dan cahaya itu takhruju minal ain wa tattasilu bil mar'i, dan dia bersambung dengan benda, makna pancaran itu kena bersambung makna kena kepada benda yang nak dilihat. Maka dengan adanya kemampuan pada mata dan kemampuan mata dapat melihat benda sampai kepada benda itu, dengan keadaan adanya cahaya luaran ini, maka nampaklah dia pada mata kita. Okey. Wa tattasilu bil mar'i wa dhalika, dan demikian itu yastalzimu an yakuna jisman, dan itu melazimi bahawa benda yang kita lihat itu jisim. Sebab proses itu menunjukkan proses penglihatan itu, sebagaimana yang disebut oleh hukama di sini, ia mensyaratkan bahawa bila berlaku proses itu, tentulah benda yang dilihat itu jisim. Wal bari ta'ala wal hal, Allah Subhanahu wa ta'ala laisa bijismin, dia bukan bentuk jisim. Fala yura indahum, maka Tuhan tidak dapat dilihat di sisi Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah katakan itu kami menafikan ru'yah, kerana ru'yah mensyaratkan bahawa benda itu berjisim baru dapat lihat. Sebab itu bila Tuhan ni tidak berjisim, maka Tuhan tak boleh nak lihat. Wa aidan, dan lagi pula, lau jaza an yura, ni dalil Mu'tazilah belaka ni. Kalaulah harus bahawa Tuhan itu dilihat, lakana muqabilan lirra'i, nescaya dia itu berhadapan dengan orang yang melihat. Kalaulah dapat dilihat, tentulah dia tu setentang dan berhadapan dengan orang yang melihat. Macam kita nak tengok, mesti benda yang kita tengok tu depan. Kalau belakang kita tak nampak. Bid darurati, secara darurah, secara darurahnya tentulah benda itu duduk di depan. Fayakunu fi jihatin wa makanin, maka jadilah Tuhan itu duduk pada pihak dan pada tempat. Wa huwa muhalun, dan itu mustahil. Lagi pula, walakana, kalaulah Tuhan boleh lihat pula, walakana imma jauharan, maka kalaulah Tuhan tu boleh melihat, tentu dia duduk pada tempat, pada makan, maka ketika itu tentulah Tuhan itu jauhar ataupun arad. Li'annal mutahayyiza, kerana yang bertempat itu bil istiqlal, dengan sendiri, jauharun, dia nama jauhar. Jauhar ni dia sendiri mengambil ruang. Wabit tabaiyah, dengan jalan tabaiyah, mengikut, dengan jalan mengikut, namanya arad. Arad ni sifat yang duduk pada jauhar. Jadi dia pun bertempat mengikut kepada tempatnya jauhar. Jadi jauhar itu bertempat secara istiqlal, arad itu bertempat secara tabaiyah. Walakanal mar'iyu, dan tentulah mar'i, benda yang dilihat itu, imma kullahu, sama ada dilihat kesemuanya. Lagi pula ni dalil Mu'tazilah lagi. Kalaulah benda itu dapat dilihat, maka benda yang dilihat tu sama ada dilihat kesemuanya. Fayakunu mahdudan, maka dia itu tertentu. Bila dapat lihat semua, makna dia ada had, dia ada sempadan dia, makna dia ada had dia lah. Besar mana had dia, kecil mana. Wa mahsuran, dan tertentu. Wa imma ba'dahu, dan sama ada dapat dilihat sebahagian. Lakan al-mar'i imma kullahu wa imma ba'dahu, sama ada sebahagian. Kalau kita dapat tengok, sama ada tengok semua, makna dia ada had dia. Dia ada saiz dia, dia ada bahagian dia.
ataupun kita dapat tengok sebahagian, makna dia itu sebahagian. Fayakunu mutaba'idan, maka dia itu yang dapat mutaba'idan, ada bahagian-bahagian. Itu dalil ataupun hujah Mu'tazilah. Apa jawab kita ahli sunnah? Warudda bi anna dhalika laisa syartan fi sihhati ru'yah, bahawa demikian itu bukan syarat pada sahnya ru'yah. Mana? Mestilah berdepan, mestilah ada cahaya. Bukan tu syaratnya. Bal hiya quwwatun, bahkan ru'yah itu quwwatun, satu kekuatan, kemampuan, yakhluquhallahu ta'ala, yang Allah Ta'ala ciptakan, fi juz'in minal aini, pada satu juzuk daripada mata. Jadi di sisi ahli sunnah, ru'yah itu ialah satu kemampuan, kekuatan yang Tuhan letak pada mata. Walaysat bimbi'athi syu'ain, dan bukan dengan terpancarnya cahaya, yattasilu, yang bersambung dengan mar'i, dengan benda yang dilihat, hatta yastahila, sehingga jadi mustahilah, ru'yatuhu ta'ala, sehingga mustahilah melihat Tuhan. Bukan gitu. Okey. Kenapa? Apa hujah bahawa tidak mesti? Tidak mesti bahawa melihat itu mesti dengan adanya cahaya yang keluar daripada mata tu. Tak mesti. Kenapa? Idh law kanat kadzalika, kalaulah demikian, la lazima, nescaya, alla yarar ra'i illa miqdara hadaqatihi, nescaya tidak lazimlah bahawa tidak melihat orang yang ra'i, orang yang melihat, kecuali miqdara hadaqatihi, kadar anak mata. Hadaqah ni anak mata. Dia kata kalau betul lah bahawa ada perlu kepada cahaya yang keluar daripada mata yang membuatkan mampu. Cahaya ni bukan macam cahaya X-Men, apa nama tu, Cyclops ke apa, bukan tu, waktu api. Cahaya ni maknanya kemampuan lah. Ia tak mesti. Ada orang panggil cahaya mata. Cahaya mata. Sebab orang buta ada mata kot, tapi mata tak ada cahaya, dia tak mampu tengok. Contoh macam saya tu sebut tadi lah, lampu tu lah. Cuma lampu tu dia keluar lagi cahaya yang lebih yang bentuk gitu. Kita ni di sisi al-hukama, ulama, sekarang ni ilmu ini disusun atas apa yang ilmu sains yang tercapai, yang didapati pada zaman mereka. Nampak je sekarang ni dia lebih kurang lah, cuma mungkin istilah-istilah berbeza, bagaimana terpantulnya objek itu dalam mata, dalam retina tu pelajaran dalam sains lah ya. Jadi nak cerita sini di sisi Mu'tazilah ini, mereka kata bahawa ada cahaya daripada mata yang sampai kepada benda yang dilihat sehingga kita dapat lihat dia. Nampak tak? Kita dapat lihat dia. Okey. Pula dia kata. Jadi jawapan kita, dia kata kalaulah begitu, maka lazimlah orang yang lihat itu dia tak dapat lihat kecuali sekadar anak mata. Illa miqdara hadaqatihi, sekadar kadar anak mata, bulat hok keluar cahaya tu. Hok daripada macam kita kan nak masuk tu kan, dia macam kamera juga mata kita ni. Jadi sekadar tu saja dapat lihat. Tapi betul tak? Dia kata kaifa wa huwa yankashifu lahu fi nazratin wahidatin. Kata bagaimana? Sedemikian, kata kaifa ni untuk penafian. Kata mustahil begitu. Ta'ajjub nafi. Maknanya takkan begitu. Mana boleh begitu? Walhal mata ini yang kashifu lahu, lirra'i, menjadi jelas, jadi nampak kepada orang yang melihat, fi nazratin wahidah, pada sekali pandang, ad'afa, yang kashifu lahu ad'afulah, jadi fa'il kepada yang kashifu, ad'afu dhatihi,
berganda-ganda diri dia. Kita bila buka mata, kita nampak besar mana? Banyak mana? Kalau betul lah sekadar tu saja, maka boleh nampak sekadar bola mata, anak mata tu sajalah. Tapi tidak, kita nampak berkali-kali ganda besar kita boleh nampak. Bukan sekadar nampak kecil tu lah. Adha'afan. Adha'afu zatihi. Yang kashifu lahu adha'afu zatihi. Berkali ganda zat diri dia. Besar kita nampak. Lebih berkali-kali ganda pada diri kita. Adha'afan la hasra laha. Akan bergandaan yang tidak ada sempadan baginya. Bihaitsu dengan sekira-kira. Yuqta'u. Jadi diputus dengan makna yakinlah. Yuqta'u makna diputus dengan maksud yakin. Yuqta'u annahu la yumkinu ay yanfasila minhu syu'a'un. Bahawa tidak terputus daripadanya cahaya yattasilu bisyai'in yang bersambung dengan sesuatu minha daripadanya. Jadi kita nampak ni, sekali nampak tu luah, banyak, berganda-ganda sekira-kira, tidak tercerai cahaya hak sapa tu dengan melihat tu, kecuali kita dapat nampak belaka. Okey, bila begitu, wahina idzin fala mani'a min ru'yatihi ta'ala. Maka ketika itu tidak ada yang menghalang daripada melihat Allah Ta'ala. Kalau gitu tak ada masalah kita melihat Allah Ta'ala. Nampak tak? Sebab hak kita tengok ni pun boleh luah dengan tak ada hak lah kita kata. Kecuali dengan kekuatan mata. Kalau mata tu kuat, nampak lah. Kalau mata tu kalau mata tu lemah lah. Mata kuat. Dalam sejarah Arab ni Zarqa al-Yamamah. Orang perempuan yang mata dapat tengok jauh, boleh nampak. Jadi fala mani'a min ru'yatihi ta'ala. Maka tidak ada yang menghalang daripada melihat Tuhan ru'yatan taliku, dengan akan sebagai penglihatan yang layak. Boleh tengok Tuhan, tapi dengan penglihatan yang layak, min ghairi jihatin wala jirmiyatin wala tahayyuzin, tanpa Allah itu duduk pada jihah, tanpa dia itu keadaan jirim, dan tanpa bertempat, wala tahayyuzin, li'annahu ta'ala mawjud. Apa sebab apa illah boleh lihat? Ini jawapan ataupun illah kepada sah ru'yah. Li'annahu ta'ala mawjudun wa kullu mawjudin yasihhu an yura. Maka setiap yang ada, setiap yang mawjud sah untuk dilihat. Jadi syarat untuk ru'yah itu ialah wujud je. Wujud itu syarat untuk dapat dilihat. Wujud dengan apa-apa keadaan pun tak kira lah. Dah kita tak nampak jin, tak nampak malaikat, adakah menafi wujud? Tak. Dah boleh lihat tak? Boleh lihat. Sah dengan makna boleh dilihat. Tapi kenapa tak nampak? Tak nampak kerana kita dihijab. Allah Ta'ala hijabkan mata kita daripada melihat perkara-perkara ghaib ni. Kalau Tuhan angkat hijab tu nampak. Yasihu an yura bil basari, dilihat dengan mata. Basar ni mata kepala panggil. Dengan mata sungguh lah. Kalau basirah tu mata hati. Ini dapat lihat dengan mata. Wa kaunur ru'yati la budda fiha minal ittisali bil mar'i, dan keadaan ru'yah itu tak dapat tidak mesti bersambung lah dengan al-mar'i, dengan benda yang nak dilihat itu. Wa an yakuna fi jihatin, dan mesti duduk pada jihah, pada arah. Lagi pula apa dia? Kaunul ru'yah la budda min ittisal wa adami qurbi, dan jangan dekat jiddan, dekat sangat pun tak nampak kita dekat sangat. Abuk mata nampak tak? Tak nampak sebab terlampau dekat. Wal bu'di ay wa adamul bu'di jiddan, dan jangan jauh sangat pun tak nampak. Itu semua dia kata wa kaunur ru'yah, kaunu mubtada, amrun adiyun, ini khabar dia. Amrun adi jadi khabar. Itu perkara adat. Yaqbalu takhallufa, yang menerima bersalahan. Perkara adat saja yang boleh bersalahan.
Farru'yatu 'inda ahli sunnati wallah. Kita berhenti sinilah sekejap kita berhenti sini untuk jawab azan. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Ati sayyidina. Wasyhadu Okey, kita sambung balik. Jadi benda itu, syarat-syarat itu ialah amrun adiyun sahaja, yaqbalu takhallufa, menerima bersalahan. Boleh berlaku sebaliknya. Sebutkan benda akli itu pentingnya kita tahu beza antara hukum akal dengan hukum adat. Beza sangat itu. Antara hukum akal dengan hukum adat, penting perbezaan dan perbezaan pembahagian hukum-hukum tu. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak supaya tidak tersalah. Okey. Farru'yatu 'inda ahli al-haqqi, maka ru'yah di sisi ahli al-haq, ahli sunnah wal jamaah ni, pandangan yang betulnya apa dia? La tastada'i jihatan, tidak menuntut, tidak perlu kepada jihad, wala muqabalatan, dan kepada berdepan, wa innama tastada'i mahallan taqumu bihi, hanya sahaja perlu kepada mahal, zat yang ada padanya. Jadi ru'yah ni, dia kemampuan tu perlu kepada mahal, zat yang ru'yah itu ada. Jadi zat itu makhluk lah. Makhluk yang melihat Tuhan. Jadi ru'yah tu duduk pada makhluk, melihat akan Allah. Jadi ru'yah itu kekuatan, tak kemampuan. Ia berhajat kepada zat yang dia duduk, sebab dia sebentuk atau satu jenis daripada sifat, daripada makna. Jadi maka kena duduk pada mahal yang dia duduk padanya. Walaysat bimbi'athil asyi'ah, dan bukan dengan cara tersebarnya cahaya, minal aini, daripada mata. Wala yamna'u minha qurbun, dan tidak menghalang daripadanya oleh dekat, wala bu'dun, dan oleh jauh. Dekat dan jauh itu bukan penghalang bagi melihat. Nampak tak? Sebab itu Allah Ta'ala buat kemampuan mata ini berbeza-beza. Ada orang yang mata dia dapat tengok jauh. Nampak tak? Ada orang yang jadi sniper tak? Jadi sniper, mata dia tajam. Mata dia tajam. Ada dalam sejarah macam mana sebut tadi, sejarah Arab, perempuan namanya Zarqa al-Yamamah. Dia dapat tengok jauh tu. Jadi kaum dia menang semua lah dalam peperangan. Sebab apa? Dia musuh jauh dah, dia dapat tengok dah. Lain, kemampuan mata dia tu lain daripada orang lain. Allah Ta'ala bagi lebih. Ada binatang pun sama. Ada binatang macam apa? Kita kata helang. Helang boleh tengok dalam keadaan jauh. Mata kita lemah. Nampak tak? Mata dah cukup nak pakai spek mata pula lagi. Nampak tak? Jadi tidak menghalang akan ru'yah itu oleh dekat mahupun jauh. Al-mufritani, yang bersangatan. Wala hijabun, dan tidak menghalangkan ru'yah itu oleh hijab, oleh pendinding. Hijabun kathif, yang tebal. Tak boleh juga. Ada hijab pun boleh nampak tembus. Kadza qarrarahu as-Sanusi, dan demikianlah menerangkannya, menghuraikannya oleh Imam Sanusi,
fi ba'di kutubihi, pada sebahagian kitab-kitabnya. Dalam syarah-syarah kitab dia akidah lain disebut tentang perkara ini dah. Jadi bukti senang lagi makna melihat ini contoh dalam masalah alam tidur kita. Alam tidur. Alam tidur kita melihat tak? Melihat juga. Jadi adakah melihat tu dengan kita buka mata? Buka mata ke masa tidur? Tak, kita tutup mata. Adakah dengan mesti ada cahaya terang di luar yang bolehkan mata kita berfungsi? Tidak. Kadang-kadang tidur tutup api. Nampak tak? Jadi jarak dekat jauh tu dah berlain dah. Syarat-syarat yang ada pada dunia nyata kita ini dah berbeza dah pada kita masuk pada alam mimpi, alam tidur. Siapa buat apa nama ni viral video mimpi berlaku perang. Mimpi gitu tak? Dah kalau mimpi tu mana tu? Betul ke tidak tu? Boleh jadi mainan mimpi dah. Benda ni jangan cepat percayalah, orang kita cepat sangat percaya. Bab berkaitan dengan Imam Mahdi ke apa ni, bukan di Malaysia saja, kat Indon pun ada, kat Pakistan pun ada. Nampak tak? Mimpi-mimpi ni orang Pakistan ada kot ni sekarang ni tengah heboh pasal mimpi seseorang tu lah. Jadi dia cerita tentang nak jadi Nostradamus. nak meramal-ramalkan. Ramal-ramal ni boleh ramal, tapi kadang-kadang yang jadi bahayanya orang mengambil kesempatan benda itu bila telah ada satu orang panggil macam satu kita panggil penceritaan, orang susung. Maka itu orang yang ada niat jahat ataupun ada rancangan jahat, ia boleh ikut sahaja apa yang telah disebut tadi tu, yang diatur ataupun diceritakan tu. Lepas tu dia pun dakwa, ni berlaku sebagaimana yang disebut dalam mimpi, padahal tak ada pun sebenarnya. Nampak tak? Mimpi tu sekadar syaitan saja, adghathu ahlam, mainan mimpi. Kadang-kadang boleh menyebabkan orang jadi sesat pula. Kisah paling jelas tu lah Juhaiman Al-Utbi. Dia di apa nama ni, di Saudi sana. Itu dah lama dah tu. Jadi benda ni jaga-jaga bab mimpi ni. Tak boleh percaya sangat. Okey. Mana tadi ni? Dia kata sebagaimana disebut oleh sebahagian kitabnya. Wala yarahu fil akhirati. Okey, selesai situ. Jadi habis dah. Kembali balik kepada masalah ru'yah. Apakah i'tiqad kita ataupun apakah pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah berkaitan dengan ru'yah ini. Dia kata wala yarahu fil akhirati illa al-uqala'u. Tidak melihat Allah di negeri akhirat kecuali yang berakal saja. Min mu'minil insi, daripada orang-orang beriman di kalangan manusia, wal jinni dan jin. Qat'an, itu memang pastilah. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Itu jelaslah. Orang beriman di kalangan manusia dan jin. Wal malaikati, dari kalangan malaikat, ala sahih, atas kau yang sahih, malaikat pun nampak. Bi khilafi ghairil uqala, lain dengan makhluk yang bukan berakal. Minal hayawanat, daripada segala haiwan-haiwan. Wa in dakhalat al jannata, walaupun dia masuk syurga. Kan ada sebahagian haiwan masuk syurga juga kan. Haiwan yang masuk syurga, unta Nabi Saleh, nampak. Jadi haiwan yang masuk dalam syurga, burung yang mana duduk dalam syurga, yang dalam tu ada roh orang beriman, orang mati syahid sekarang ni. Jadi haiwan tak nampak lah. Haiwan tidak nampak Tuhan. Wa bi khilafil kuffar, dan berlainan dengan kufar. Orang kafir tak nampak juga. Fala yarawnahu bittifaqi ghairi sufiyah. Dengan sepakat oleh ulama selain sufi. Ulama sufi ni bukan semua lah, sebahagian. Jadi sepakat selain daripada sebahagian ulama sufi, ulama-ulama lain sepakat bahawa orang kafir tak boleh tengok Tuhan. Wa amal munafiqun, adapun orang munafik, fala yarawnahu ala sahih, maka mereka juga tak boleh melihat Allah Ta'ala atas yang sahih. Habis itu. Lepas tu dia petik pandangan Imam Qurtubi. Qala al-Qurtubiyyu yaran nasu rabbahum, manusia akan melihat Tuhan mereka fil mauqif, pada mauqif, tempat dihisap itu, tempat dihimpunkan manusia dan dihisap. Tempat dihimpunkan manusia tu sebelum masuk syurga tu,
manusia melihat Tuhan mereka. Thumma yuhjabuna, kemudian mereka akan dihijab. Ai an dawamir ru'yah, daripada berterusan melihat. Di kat Maukif dapat lihat sekejap, kemudian mereka disekat daripada melihat Tuhan. Wa illa, jika tidak, fayarawnahu, maka mereka akan, ni orang beriman saja lepas tu. Orang beriman dapat melihat. Fayarawnahu yaumal jum'ati, mereka dapat melihat Allah pada hari Jumaat, wal 'id, dan hari Id. Ila alla yabqa, sehinggalah tidak kekal finnari, dalam neraka, mimman yadkhulul jannata, daripada orang yang akan masuk syurga, sehingga selesailah orang terakhir yang keluar daripada neraka. Dipanggil sebagai jahannamiyin. Jahannamiyin, orang yang memang kena azab dulu. Afanallahu minna wa na'udzubillah min. Orang yang mana Tuhan tak ampun, tak dapat syafaat, orang beriman, dia kena azab dulu neraka Jahannam, maka tunggulah sampai habislah orang terakhir keluar. Ni golongan dipanggil jahannamiyin, maknanya orang yang pernah rasa masuk neraka Jahannam, tapi akhirnya akan mereka keluar. Sehinggalah keluarnya tidak kekal dalam neraka, kecuali di kalangan orang masuk syurga, kecuali keluar belaka semua masuk syurga. Lam la yabqa fin nari mimman yadkhulul jannata ahadun, maka ketika itu fayu'dhanu lahum, maka diberi izin kepada mereka, fayarawnahu fil jannati, mereka melihat Allah Ta'ala dalam syurga. Thumma la yuhjabuna, dapat mereka melihat Allah dalam syurga, la yuhjabun, tidak ada hijab dah, ba'da dhalika, selepas pada itu, aslan, langsung. Wala fi hali tamattu'atihim, dan tidak ketika mereka tamattu'at, berseronok-seronok, bersedak-sedak dalam syurga, tidak dihijab juga. Fala syai'a ahabbu ilaihim, tidak ada sesuatu yang lebih suka kepada ahli syurga, minan nazari ilaihi, daripada melihat Allah Ta'ala. Jadi ini dia nukilkan kalam Imam Qurtubi lah. Jadi berkaitan ru'yah ni, secara umum lah kita ringkaskan pandangan yang ulama' ataupun pandangan yang ramai di kalangan ulama' mengatakan bahawa melihat Allah Ta'ala ni, ada kata di Mauqif juga melihat. Okey, sekarang ni kita ambil hak muktamad je lah. Puan isu khilaf tu ada juga yang kata orang kafir dilihat, diberi sekejap untuk melihat Allah, kemudian Tuhan hijab, supaya mereka merasa menyesal dan sangat sedih kerana dihijab daripada nikmat yang paling besar. Dia kata gitu. Nampak tak? Mereka dilihatkan Allah Ta'ala sekejap, lepas itu dihijab selama-lamanya orang kafir ni. Kenapa diperlihatkan sekejap? Supaya mereka jadi duka cita dan bertambah sedih dan bertambah rasa menyesal tak beriman, sebab dihijab daripada nikmat yang paling besar. Macam kita lah dapat benda yang kalau kita tak pernah dapat, ataupun kita nak contoh apa, nak kata nak kata perempuan comel nak molek pula kan, kita kata apalah, makanan sedap lah, makanan. Kalau tengok perempuan ni tak molek pula, contoh kan, makanan sedap sangat, kita tak pernah rasa. Ada tak kita nak rasa? Mungkin ada perasaan nak rasa, tapi kesedihan tak dapat rasa tu tak sama dengan orang yang diberi rasa sedikit makanan yang sangat sedap, tiba-tiba tak boleh makan tu. Itu rasa sangat tu. Itu akan rasa sangat berkehendak, sangat ingin tu. Sedih pula tak dapat makan. Lain dengan orang tak rasa langsung, tak pernah rasa langsung makanan tu, maka dia tidak akan tak makan pun, sekadar tu sajalah, sekadar maknanya tak tahu sajalah nikmat rasa sedap makanan tu. Tapi orang pernah rasa dah, tiba-tiba dihalang, itu akan jadi semakin azab, semakin terseksa dia. Apa tak? Semakin terseksa dia. Okey. Dan kemudiannya dalam syurga itu, melihat Allah ini mengikut kepada amalan darjat ahli syurga. Ada yang dapat melihat setiap kali Jumaat, nampak seminggu sekali. Ada dapat melihat waktu seminggu sekali lah. Ada dapat melihat makna ikut tahun, makna pada hari raya, hari perayaan dapat lihat. Ada yang dapat melihat
lebih pada itu. Ada dapat melihat sekali, beberapa kali, ada dapat melihat selamanya, setiap hari dan setiap masa. Ikut kepada darjat. Semakin tinggi darjat, maka melihat Allah Ta'ala tu dapat melihat dengan lebih kerap dan lebih banyak. Sesuai dengan kedudukan mereka. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Dan melihat Allah inilah nikmat yang paling besar dan paling agung dalam syurga. Allahumma rzuqna ru'yata wan nadhara ila wajhikal karim fi jannatikan na'im. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu saja untuk malam ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.